Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli jawatan yang beri peluang untuk mari duduk dalam Masjid Sultan Ismail ni. Malam ni tuan-tuan nak bercerita, dan malam ni bukan giliran ustaz. Saya ni bukan seorang ustaz. Saya datang tempat tuan-tuan bukan ustaz, bukan sebagai ustaz. Ustaz ni dalam dunia orang Melayu ni dia mulia. Ustaz ni dalam ghalib kefahamannya orang yang belajar mengaji agama, dan orang yang mengajar agama maka disebut sebagai ustaz. Maka tidak saya. Saya juga bukan orang yang berilmu, tetapi di atas faktor bahawa orang memberi peluang untuk kita datang bercerita benda baik dalam masjid. Masjid ini ramai ustaz-ustaz datang bercerita tentang ilmunya, bercerita tentang manfaatnya. Tapi dalam masjid ini boleh juga kita cerita kadang-kadang perkara-perkara dunia yang menjadi perangkap kepada ilmu. Tuan-tuan belajar ilmu, tapi di luar sana ada perangkap yang lebih besar, terutama dalam keadaan dunia yang moden ini. Dan malam ni saya cuba sedikit mengupas mengenai beberapa maklumat yang ada pada saya mengenai perangkap-perangkap yang memerangkap orang-orang Islam, memerangkap orang-orang beriman supaya nilai iman tu jatuh. Dia orang buat perangkap ni supaya nilai iman kita jatuh. Kalau boleh, dia nak kita duduk berkekalan dalam neraka yang nalapih tu. Kalau tak boleh, dia nak kita masuk dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam yang ditetapkan untuk orang-orang beriman yang fasik. Orang yang beriman yang fasik akan masuk dalam neraka Jahannam kerana dia menderhaka kepada Allah. Tapi selepas tamat tempoh hukuman dia, maka dia akan keluar dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan bila selepas orang yang terakhir keluar daripada neraka Jahannam, maka Allah akan binasakan neraka Jahannam itu. Tinggallah lagi neraka yang 6 lapis itu, yang lapis bawah ke lapis atas ke, nombor 1 ke nombor 6 ke nombor 3 ke. Yang 6 lapis tu kalau kita masuk dalam tu, kita tidak akan terlepas dah. Maknanya selama-lamalah dalam neraka yang 6 lapis itu. Dan yang masuk neraka 6 lapis ini ialah orang yang tidak ada iman. Macam kita ni orang yang beriman, maka ada harapan kita masuk syurga. Kalau kita berdosa, kita akan diseksa, tapi ada harapan. Tapi kalau nak masuk direct dalam syurga, maka bukan setakat iman, kita kena ada amal soleh yang bagus, kita kena ada hati yang bagus. Maka sebab itulah 3 komponen agama itu penting. 3 komponen agama yang ini rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan itu, jika sekiranya berjalan dengan betul,
maka kita akan jadi orang beriman yang beramal soleh dan orang beriman yang mempunyai sikap yang baik, yang ihsan, maka kita boleh masuk syurga direct. Tetapi dalam zaman moden ini, bukan saja dalam zaman moden ini, dah lama dah, ada satu kelompok yang hidup atas muka bumi ini. Dalam diri kita ni dah ada dua elemen yang nak merosakkan iman kita, yang nak merosakkan agama kita, iaitulah siapa ni tadi? Azazil dengan nafsu kita. Azazil ni siapa, tuan-tuan? Azazil ni kalau ikut makna dia sedap sangat. Azazil, Azaz yang dimuliakan, Allah, Azazil yang dimuliakan Allah. Tapi selepas dia berlaku sombong, apabila Allah suruh dia tunduk kepada Adam, dia tak mau tunduk. Kita kenali dia dengan nama Iblis. Azazil tadi ketua dia yang duduk dalam syurga tu. Yang kedua yang ada pada kita ialah nafsu. Ini dua perkara, dua-duanya gaib, kita tak nampak. Azazil dan anak beranaknya ni kita tak nampak. Begitu juga dengan nafsu, kita tak nampak, tapi kita boleh rasa. Ada elemen ketiga yang kita nampak tapi tak berapa jelas, tapi ada dengan kita. Yang ni yang saya nak cerita malam ni, yang disebut sebagai Yahudi. Yang kalau tuan-tuan duk tengok sekarang ni, ada sibuk duduk perang di Palestin tu, itu Yahudi. Atau kita sebut Israel, atau kita sebut Bani Israel. Bani itu anak, Isra hamba, bahasa lama, bahasa Ibrani. Isra itu hamba, itu Allah. Bani Israel atau Yahudi itu adalah anak kepada hamba Allah. Siapa dia hamba Allah itu? Hamba Allah itu ialah Nabi Yakub, anak kepada Nabi Ishak, cucu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ada dua beradik daripada Nabi Ibrahim. Ada satu lagi nama Nabi Ismail yang menjadi keturunan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi hari ini yang duduk di Palestin, yang bunuh orang tu, yang bunuh budak-budak tu, yang jahat tu, yang kita marah sangat tu, yang kita buat tunjuk perasaan sama tu, ialah keturunan hamba Allah, yang Nabi Yakub. Nabi Yakub ada 12 anak. Salah satu daripada anak tu Nabi juga, Nabi Yusuf. Tuan-tuan biasa dengar cerita adik-beradik dia 12 orang. Yang sebelah orang tu dengki dengan Nabi Yusuf. Bawa Nabi Yusuf pergi ke Padang Pasir. Tinggal Nabi Yusuf di Padang Pasir. Bawa balik darah, tunjuk pada Nabi Yakub, kata Nabi Yusuf, tak ada dah, kena makan dengan serigala. Menangis Nabi Yakub. Cerita panjang lepas itu, Nabi Yusuf di sana duduk di Mesir pula lepas itu. Jadi baik dengan keluarga Firaun, dipercayai sebagai orang yang baik, sebagai orang yang boleh dipercayai. Maka Nabi Yusuf Firaun ambil jaga Kementerian Keuangan di Mesir. Nabi Yusuf jaga keuangan Firaun masa tu. Cuma lain ni je, Firaun jaga keuangan Yusuf. Lain ni terbalik sikit. Dulu Yusuf jaga,
keuangan Firaun. Firaun pun tak percaya dengan Firaun. Dia bagi Yusuf jaga. Kita ini Yusuf tak percaya dah ke Yusuf. Yusuf percaya ke Firaun pula jaga keuangan. Itu beza kita. Jadi satu hari 70 orang keluarga Bani Israel sini yang duduk di Kanaan mengalami masalah kemarau. Jadi dia pun berpindah pergi ke Mesir, minta pertolongan Nabi Yusuf nak duduk di Mesir. Nabi Yusuf bukan setakat mengampunkan dosa-dosa saudara adik-beradik dia, bahkan Nabi Yusuf beri pula tempat tinggal, duduk pula di Mesir, bagi pula pekerjaan. Sebahagian besar orang-orang Yahudi ni tadi dapat peluang bekerja dengan Firaun, jadi tukang batu. Yang buat piramid Firaun tu, buat patung-patung singa Firaun tu, hanya orang-orang ni, orang-orang Yahudi yang dikija-kija sebagai tukang batu. Maka apabila nama dia tukang batu disebut sebagai Mason. Kemudian direngkahkan sejarah lagi, bila sampai satu masa dia besar, maka Firaun telah memperhambakan orang Yahudi dia dengan teruk sekali. Maka apa akibat dia? Akibat dia orang-orang Yahudi ini diselamatkan oleh Nabi Musa. Lari lintas Laut Merah. Lepas pada Laut Merah, Firaun masuk, Firaun mati lemas. Orang Yahudi selamat ke sebelah sana di gurun padang pasir Sahara. Bila dia bebas itu, saat ini dipanggil Mason. Bila lepas daripada Laut Merah tu sini, merdeka daripada Firaun sini, disebut sebagai Free Mason. Ini sejarah awal Free Mason. Kalau tuan-tuan biasa dengar perkataan Free Mason, satu kelompok orang-orang yang sedang menunggu kehadiran Dajjal. Ini kira orang-orang kuat Dajjal ni disebut Free Mason. Free Mason ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini anak cucu kepada hamba Allah. Itu asal dia mula-mula. Jadi bila dia membesar tu, dia sudah membesar selepas dia sesak 40 tahun di gurun padang pasir Sahara. Allah ni memuliakan ni bangsa ni. Memuliakan dengan macam mana? Memuliakan dengan beri banyak Nabi dan Rasul. Nabi Musa ada, Nabi Harun ada, tadi Nabi Yusuf, tadi Nabi Yakub, tadi Nabi Ishak. Bawah ada lagi Nabi Yusha, ada lagi Nabi Samuel, ada lagi Nabi Sulaiman, ada banyak lagi. Nabi Zakaria. Tapi inilah bangsa yang paling jahat sekali. Tidak ada bangsa lain sebagaimana bangsa ni yang membunuh Nabi dia. Paling ramai. Hatta bila dia sesak dia padang pasir itu, disesak oleh Allah sebagai satu penyebab untuk sikap-sikap dia ni. Allah sesakkan dia 40 tahun di padang pasir. Allah beri makan, bukan sesak gitu saja. Allah beri makan apa nama tu, manna wassalwa. Sesak pada pasir, Allah beri makan lagi manisan dengan burung. Punya Allah beri kasihnya kepada bangsa ni. Hingga selepas zaman Nabi Sulaiman, maka bangsa ini jatuh. Dia berpecah ke seluruh dunia, lagi sana lagi sini. Pasal dia banyak sangat, dia punya kabilah-kabilah dia banyak. Bila dia sudah berpecah tu, dalam kitab Taurat ada sebut bahawa akan turun satu lagi Nabi, itu Nabi yang akhir zaman. Sebelum pada itu dah turun Nabi Isa. Dia bunuh juga Nabi Isa. Dia kata dia bunuh Nabi Isa, tapi Allah selamatkan Nabi Isa naik ke syurga. Yang bunuh Nabi Isa itu, yang bunuh, yang disebut sebagai bunuh, tapi bukan bunuh diganti dengan orang lain, adalah orang Yahudi juga. Orang Yahudi juga bunuh. Jadi akhirnya bila Nabi yang terakhir itu bukan keluar daripada kaum Yahudi, ini yang membuat
orang-orang Yahudi ni sangat marah. Maka dia pun memusuhi. Dia musuhi orang-orang Nabi Muhammad. Dia pergi bekerjasama pula. Bila Nabi pergi ke Madinah, dia bekerjasama pula dengan orang musyrikin. Maka Allah beritahu dalam satu ayat kepada Nabi. Maka kita pun bacalah ayat ni. 82 Al-Maidah, kepala ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu. Lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang paling keras sekali permusuhan dia kepada orang-orang beriman. Maksud orang beriman sini ni bukan kata zaman Nabi saja, bukan kata pada sahabat Nabi saja, kita pun termasuk sekali. Siapa dia orang tu? Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini Allah beritahu dah kepada Nabi. Sebab tu kita dalam Fatihah kita nak baca ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Sahabat tanya siapa Rasulullah? Nabi kata Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Maknanya bangsa Yahudi ini dulunya dimuliakan Allah dengan Nabi banyak, dulunya dimuliakan Allah dengan pendidikan, dimuliakan Allah dengan tamadun, dimuliakan Allah dengan kepandaian mencari duit, dimuliakan Allah dengan tahap pemikiran yang bagus. Tetapi sekarang dia menjadi kelompok yang dimurkai. Allah marah kumpulan ini. Allah marah. Sehingga dalam kehidupan kita tidak ada perbuatan-perbuatan yang disebut kadang-kadang Israeliat. Sampai macam tu sekali kita marah. Disebut sebagai Israeliat, maknanya penipuan-penipuan orang Israel. Disebut sebagai Israeliat. Hingga perkataan Israeliat itu dia bukan sahaja dusta yang mari daripada orang Yahudi, bahkan daripada kaum-kaum lain yang jahat dan mengkhianati orang Islam juga disebut Israeliat. Sampai gitu sekali. Tapi yang saya nak cerita pada tuan-tuan hari ini adalah Israeliat moden. Israeliat moden. Yang selepas pada zaman Nabi tadi. Bila masuk zaman moden ni ialah di penghujung kerajaan Osmaniyah. Sebelum berlakunya Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1839 kalau tak silap saya, 1839 ke 1882 hingga ke 1903, orang-orang Yahudi yang tidak ada tanah tadi, yang duduk berselerak atas muka bumi tadi, dia mula-mula mencari negara. Dia cari negara. Dia sekarang nak balik kepada satu negara yang pernah dulu diduduki oleh Nabi Sulaiman. Tapi selepas jatuh dia lari tinggalkan negara tu. Itu yang bangsa Arab masuk. Bila bangsa Arab masuk situ, kemudian kebetulan dalam Palestin itu ada satu tempat yang pernah menjadi kiblat kita tu, Baitul Maqdis tu. Maka dia jadi satu tempat kemuliaan orang Islam. Pada tahun 1882 hingga 1903 tadi dia masuk. Dia masuk perlahan-lahan. Dalam 20 ke 30 ribu orang. Apa tahun tu? Dia kalau tuan-tuan malam ni dengar saya cerita, patut tuan-tuan imbau balik dengan sejarah kemerdekaan tanah Melayu hari ni. Dia nak lebih kurang tu. Pasal yang bawa masuk orang Yahudi ke Palestin ini ialah orang British. Di tempat kita ni yang membawa orang asing datang atas tanah kita ni juga orang British. Nak sama sejarah dia. Ini nak tunjuk malam ni tu. Kita tu betul lah, kita tengok kat Palestin tu, tengok orang bunuh budak mati, orang bom rumah apa semua, kita sedih. Betul, kita sedih. Sebab kita Islam, dia Islam.
Bila Islam sama Islam ni, dia ada satu sikap dipanggil halawatul iman, kemanisan iman. Kalau orang kafir mati kita tak cara. Tapi kalau orang Islam juga mati kita ada rasa sedih, rasa sayang. Ini halawatul iman. Halawatul iman ni pula dia tak semestinya beriman kuat. Kadang-kadang tengah beratur beli nombor ekor, tapi kawan dia belakang boleh kata apa? Mu percaya kau dengan hukum hudud? Dia boleh pusing belakang. Mu jangan kata kita aku tapar, dia marah. Pasal orang kutuk agama dia marah, walaupun dia tengah beli nombor ekor. Pasal ada iman sikit. Kita begitu. Tengok orang Palestin mati, kita rasa sayang. Pasal ada iman. Ya, saya nak cerita ni, betul lah dia mati tu, tapi mati dia nak beritahu. Boleh jadi dia mati, dia akan dapat syahid. Boleh jadi, kita tak tahu. Dia pertahankan agama, atas niat dia pertahankan tanah air, dia dapat syahid. Ada satu kawan saya, dia pergi ke Gaza, jumpa dengan bekas pejuang Al-Qassam tu, hak muda tu. Tangan tak ada sebelah, tangan tak ada. Dia tengok kawan saya menangis, sedih tengok dia duduk, tangan tak ada. Orang kata inilah pejuang Al-Qassam, menangis. Dia senyum, dia tu senyum. Dia kata pada kawan saya, jangan menangis. Dia cakap kawan putih lah, jangan menangis, tangan saya duduk dalam syurga dah, dia kata. Jadi saya ni nak masuk syurga juga ni, tengah cari jalan. Dia kata jangan menangis. Kita duduk menangis. Ya, tempat kita hari ni saya akan cerita kepada tuan-tuan yang patut kita tangisi. Hak tak tahu mati syahid ke tidak, hak racun Yahudi sudah masuk dan setiap daripada kita. Kalau saya katalah Kuala Terengganu ni, cuba tunjuk mana rumah orang Yahudi. Tuan-tuan tak boleh tunjuk, mesti tak ada. Kalau saya katalah Cendereng ni mana ada orang Yahudi, mesti tuan-tuan tak jumpa. Tapi kalau saya beritahu Yahudi ada dengan kita, tuan-tuan kata kejut. Dia memang ada. Pasal apa tuan-tuan saya boleh kata gitu? Saya orang yang bercampur dengan Yahudi dan bidang-bidang dia selama 26 tahun. Maknanya saya ni orang jahat. Orang jahat dah kenal benda jahat. Tuan-tuan orang baik, duduk dalam surau masjid, tuan-tuan dah kenal orang jahat? Tak kenal. Tuan-tuan kenal orang jahat dan ni bila tuan-tuan keluar selipar hilang. Apa tuan kata? Siapa dia ni, orang jahat mana curi selipar? Pun tuan-tuan kenal orang jahat. Dalam masjid ni orang baik belaka. Tapi kita tak tahu bagaimana kejahatan ni masuk sikit-sikit. 1903 dia masuk dah 20-30 ribu orang. Pada tahun 1901, Yahudi kaya di Amerika yang diketuai oleh, kalau tuan-tuan pernah dengar nama Rothschild, Rockefeller, ni anak beranak Yahudi belakang ni, Yahudi yang kaya. Orang Yahudi tuan-tuan, dia kaya. Dia bukan fikir kaya dia fikir kaya jenama. Maknanya dia fikir Yahudi, dia nak negara. Dia beri pinjaman kepada siapa nak pergi duduk di Palestin. Orang kaya dia beri pinjaman, dia tak tanya dah payslip ada, dia tak tanya dah boleh bayar ke tak, tak tanya dah. Dia tanya boleh ada tanah nak jual, ada, pergi. Dia pun pergi ke Palestin. Orang Yahudi pergi. Dia pergi ke Palestin, dia tengok tanah dia nak beli, dia cari siapa ni, siapa tuan dia. Maka dia berkata tuan dia ni duduk di Mesir, tidak duduk di Palestin. Ada ni siapa di atas tanah ni? Orang Palestin lain hak menyewa tanah tu, dia tanam buah zaitun kau, dia tanam buah tamar kau. Mana tempat dia ni? Dia duduk di Mesir, gini. Dia pergi cari. Saya pergi tengok dah ada tanah sekian-sekian sini-sini. Saya rasa nak beli. Berapa harga tanah tu? Dia kata kalau ikut style kita lah, kalau ikut value tu kata dia dalam 100,000. Okey, saya beli 1 juta. Apa kata tuan-tuan? Dia bukan kata macam berapa harga tanah tu, 100,000. Kurang sikit lah, beli 50,000. Tak ada. Dia bukan gitu. Pasal tujuan dia bukan nak meniaga. Tujuan dia nak negara. Negara ni mesti ada tanah. Tanah ni adalah lambang kuasa.
Sebab tu kita selalu duk sebut ketuanan Melayu, ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu itu maksudnya ketuanan di atas tanah Melayu. Tapi kalau tanah tidak dimiliki orang Melayu, kita tak boleh kata ketuanan. Kita tak boleh kata kita tuan kepada perkara kita tak ada. Macam mana kita nak kata aku tuan tanah? Tanah tak ada. Jadi dia beli itu gelap mata. 100,000, 1 juta dia beli. Dia beli. Dia beli itu dengan duit pinjaman. Hak 1889 tadi dia masuk sebagai setinggan dulu. Ada ke tempat kita orang masuk sebagai setinggan? Saya tanya tuan-tuan lah. Kalau Terengganu ni tuan-tuan mungkin tak nampak kali. Terengganu ni aman damai, tanah luah, pantai cantik. Allah jadikan Terengganu ni, kalau saya masuk Terengganu ni, subhanallah sokmo, tak ada tempat tak comel lah Terengganu ni. Allah buat Terengganu negeri paling comel, nampak aman damai. Tuan-tuan pergilah Sungai Buloh nak tengok. Sungai Buloh Kuala Lumpur tempat saya tu. Mula-mula masuk sebagai setinggan, jual cocok ugon ni, jual air, jual durian, jual buah. Lama-lama dapat duit, beli tanah. Boleh pula orang tempatan jual tanah ansu-ansu. Orang ni mari tuan-tuan, saya tak cakap pasal agama ni, saya cakap mengenai ketuan tanah, ketuanan kepada tanah kita. Orang datang nak cari duit, bila dia banyak duit, dia beli tanah, dia boleh bayar ansu-ansu, dia beli tanah. Satu hari anak dia kahwin, dia buat majlis dangdut tuan-tuan, sampai 2 pagi. Tak tung. Orang-orang tempatan situ tinggal sikit dah, mari komplain. Apa ni sampai tengah malam sangat ni? Kejap-kejap sudah kita nak tidur. Dia keluar ramai-ramai macam ni. Bukan selalu pak kata. Ini jarang-jarang ni, bukan selalu kahwin pak. Takkan bapa tak boleh kasih peluang bapa? Dia kata begitu, kita faham dah. Kita faham dah. Kita nak lawan kau. Lawan kalau berani. Orang Myanmar masuk. Ni saya cerita terang lah ni. Kalau sini ada orang Bangla ke Indonesia ni, biar insaf sikit lah. Biar insaf. Mari sini ikut akhlak orang sini. Mari sini ikut akhlak negara, ikut undang-undang negara. Ni mari sini dia ropok ikut dan, dia bunuh ikut dan, dia bertikai ikut dan. Kita sanggup kita tengok benda macam tu. Ini Yahudi masuk sejarah, Yahudi masuk ke Palestin dulu. Lagu ni cara dia. Jadi kita ni nak tengok negara kita ni macam mana, nak jadi macam mana, nak jadi siapa macam mana negara kita. Nak tunggu sampai jadi Palestin lagi ni baru kita nak lawan balik? Tak ada dah, tak akan ada harapan lagi. Apabila Yahudi sudah menguasai kuasa veto bangsa-bangsa bersatu, China, Amerika, Britain, Perancis, Itali, ni 5 kuasa besar ni, kuasa veto ni. Kuasa veto ni kuasa pembatal. Dia kata ya, dia kata tidak. Di belakang dia ni adalah pemodal ataupun kapitalis Yahudi. Kalau ikut ranking pelaksanaan dasar luar Amerika dengan mana-mana negara lain, presiden duduk bawah. Di atas sekali adalah kapitalis Yahudi. Kapitalis Yahudi. Yahudi ni pula Allah tadi sebut, yakni Yahudi dan musyrik. Zaman moden dia bertambah lagi 3. Munafik yang ketiga. Yang keempat, Samsung Yahudi. Samsung Yahudi ni tuan-tuan, dia bukan Samsung tak minyak biasa. Dia lawa terpelajar, pakar cantik. Dia mari dari negeri Terengganu, jumpa kerajaan negeri Terengganu, kita nak buat pelaburan 500 bilion disebut. Dia boleh sebut sebab dia ada modal. Memang dia ada duit. Dalam dunia hari ni pula, perkara yang membuat orang semangat, duit. Nanti saya cerita balik bapa bangsa kita jadi suka dengan duit. Dia kata nak buat pelaburan 500 bilion dia tu. Dia kata gapo kita dapat? Oh, kami akan mewujudkan peluang pekerjaan untuk 5,000 orang. Kita dengar tu kan. Boleh kerja aku. Selama ni tak kerja langsung, ni kita ni. Tak makan lapar perut. Nasi tak ada, beras tak ada.
Orang sebut boleh 5,000 kerja tu kat naik angin kita. Kita berkata okey. Kita kata okey, dia berkata ini syarat-syaratnya. Bukan kita kata ini syarat-syaratnya, dia kata syarat-syarat awal dulu. Syarat-syarat awal dulu ialah dia mesti memainkan peranan riba dengan bank. Ini syarat awal ni. Syarat dulu lagi. Ribanya orang Yahudi. Orang Yahudi. Hinggalah masuklah sejarah bila Tok Guru Ni Aziz keluar duit daripada bank konvensional tu, bukan bank Islam. Hari ni tuan-tuan boleh tengok bank Hon Leong pada Islamic banking. Tengok Hon Leong tu tak masuk Islam, tapi bank dia Islam. Siapa gitu? Pasal nak suruh orang Islam ni jangan buat lari duit dia. Siapa gitu sekali? Dia orang ni semua buat macam tu tuan-tuan. Kalau kita tak ikut syarat-syarat dia, okey, orang Terengganu ni dia suka buat kepuk goteng. Dia buat kepuk nak capung ke tepung. Dia kata okey, kita buat sekatan ekonomi. Tepung tak masuk Terengganu. Nak buat kepuk macam mana? Dia boleh sekat garam. Garam tak masuk Terengganu. Gapo dia lagi pakai sini? Gapo-gapo perkara yang digunakan untuk menjadi pemangking kepada ekonomi sini, dia sekat tu. Dia sekat. Ini cara Yahudi. Dia kata something dia gitu. Dan yang kelima, selepas something Yahudi tadi, ialah orang-orang Islam sendiri. Ini kita keliru. Dia orang Islam, tetapi dia tak perasa yang dia menjayakan projek-projek Yahudi. Tapi kalau kita kata dia Yahudi, dia marah. Dia marah kita kata dia Yahudi. Ini orang Islam sendiri yang tak perasa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia membesar balik ke belakang. Tahun 50-an, 60-an dulu. Anak-anak kecil pergi sekolah. Saya kecil dia kata. Pergi sekolah. Cikgu akan kata, sebut 3 cita-cita, besar nak jadi apa. Duduk berkata nak kelas. Sebelum mari sekolah tadi, mak ayah pesan lah. Belajar pandai-pandai mamak. Besar nanti jadi doktor. Nampak sebutan dia. Ni jangan silap faham ni. Kalau ada doktor sini duduk marah. Saya bukan kata tak boleh jadi doktor. Belajar pandai mamak, belajar sungguh-sungguh. Besar nanti jadi lawyer. Belajar betul-betul mamak, besar nanti jadi manager disebut. Kita pun tanya mak kita, duduklah kampung. Orang kampung kerja ceruk rupuk, tangkap ikan, buat budu, kedai runcit. Mana nampak engineer lawyer ni? Mak suruh jadi engineer, tanya mak, pasal apa jadi engineer? Engineer gaji mahal, kata mak. Jadi lawyer gaji mahal, kata mak. Pasal apa nak mahal? Dia kata nasi lauk kan 10 sen sebuku. Pasal kereta tu bik dah. Kereta Hillman 1,200. Tu bik dah. Kereta Morris tu bik dah. Dia kata. Dulu masa jalan kaki, nak buat apa duit banyaknya, kaki ada dua. Masa jalan kaki semua kan jalan kaki. Oh, kerja biar duit banyak sikit, nak tambah lagi 2 kaki. Tak ada. Tak tambah 2 kaki. Tapi bila tubik kereta, ini disebut sebagai material. Orang kita sebut kebendaan. Balik pada Yahudi, kebendaan adalah Tuhan orang Yahudi. Maka dia pun buat, kalau hidup ada kereta jadi style. Siapa lah kali ni? Kita tengok orang yang naik kereta BMW dengan orang naik Honda, kan beza cara dia. Bawa beza dah, parking pun beza. Kalau tanya dia, "Seng, naik apa?" "Oh, hamba naik BMW." Tak nampak sombong, tapi sebut tu nampak yakin. "Hamba naik BMW." "Mau mak?" "Hamba hendak kak ya." Slow ya. Kau ada katanya, "Mu naik apa mak?" "Hamba naik Honda Kak." "Musik?" "Hamba BMW ya." Ada je pula kata.
Takkan jumpa. Takkan jumpa. Orang kadang-kadang dia buat rumah tu kan. Mari kat jalan rumah hamba sekali. Mari ke Allah. Tak aja mari di rumah ni. Mari ke Allah. Mari ke. Kita pergi lah rambut dia nak sembelih kambing ke apa. Tak. Kopi orang sekuk ya. Dia nak tunjuk ni kolam renang ni. Oh ni bilik air ni. Oh ni ekor ni ada lift ni naik pakai atas. Tu. Oh ni dapur. Oh ni kalau orang jahat masuk kita masuk ni. Bertubi kono. Nak nyawa rumah. Tu je. Pasal apa tu tak berkatanya? Bila orang tengok kereta, orang tengok rumah, orang tengok pakaian, jenama-jenama pakaian, orang tahu mahal. Orang jadi malu Allah. Yahudi buat benda ni. Di Terengganu ni ada ke Starbucks Coffee ada? Terengganu. Starbucks Coffee ada. Kopi Starbucks tu. Tak ada. Tak ada lagi. Hak minum kopi mahal 12 riyal tu. Tak ada lagi. Ada dah. Tak ada lagi dah. Kota baru buka itu Starbucks Coffee. Orang Kelantan beratur 2 jam nak boleh ke kopi segelas. Starbucks ni tempat minum kopi. Dia ada kopi panas, kopi sejuk. Dia ada biskut, dia ada kek. Kalau kita ambil biskut tu, kek tu, kopi tu, harus sampai dekat RM40. RM40. Kalau kita pergi minum pagi, hari nasi minyak RM40. Makan sore RM40. Mati 3 lek. Tapi di Starbucks sekut kek kopi RM40. Ada logo halal luar. Saya tak kata kopi tu haram. Saya tak kata biskut tu haram. Saya tak kata kek tu haram. Gapa dia hak bonus itu? Kata Tok Guru hamba, orang Terengganu, Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, dia kata dosa-dosa besar ialah dosa hati, riya, ujub, takabur, sum'ah. Ni dosa besar, dia kata. Masuk neraka Jahannam, kata Ustaz Wan. Tapi amba tak kayak ke Ustaz Wan. Ada satu tempat orang duduk, dia suka dalam keadaan dosa besar. Kalau kayak gitu ke Ustaz Wan pun nak tahu. Starbucks tu tempat duduk orang suka buat dosa besar tu. Orang duduk Starbucks, dia tidak cerita selipan boiler sebelah, tak cerita. Dia kata musim hujan nak mana nak beli ikan kering, tidak. Dia tak ada cerita lah ke bawah, tak ada. Cerita lah ke atas belakang. Oh kita musim hujan ni, dah ke banjir ni, takut mari banjir. Kita beli bot 7 botel dah parking depan rumah tu. Sebotel tu dekat RM500,000. Letak dulu dah, banjir tak cara. Takut banjir, bot ada dah. Dan orang lari. Gitu. Gitu perbualan dia. Itu contoh. Tapi cerita dia akan gitulah. Cerita dia akan gitu. Tuan-tuan kalau pergi Starbucks, tuan-tuan, tak jumpa naikkan pelekat Cak Gajah duduk jubah piah. Tak ada. Tak ada. Dia tempat tu duduk dengan barang mahal, pakai mahal, style duduk, baju polo, seluar jeans, Levi's, pasuk kelak, kerja, apa nama, rado, baru tahu tempat tu. Toleh nak pergi tempat tu, mari, bawa nasi dagang masuk, wai kopi nasi dagang bawa dah, tak ada, tak berlaku gitu. Nya hambak tobik, dia ada undang-undang dia. Hamba kata dah tadi, orang Yahudi dia masuk slow. Dia masuk sikit. Dia tak langgar apa halal haram. Dia tak langgar, dia ada segi halal. Dia boleh bayar segi halal sebab dia company jutaan ringgit. Bukan company 2 riyal. Dia boleh bayar. Dia buka satu Malaysia, bukan satu restoran tu, kena bayar 30-40 ribu untuk satu segi halal, dia boleh bayar. Ini Yahudi.
Apa akibat dia? Kita tengok pula akibat dia. Daripada Starbucks tu akibat dia apa? Acu kat terang minum sekali haji saja kat bagi kuatan tu minum. Duduk 2 jam. Tak usah buah dengan orang buah. Lama-lama kita pun jadi naik. Sama naik orang dia buah. Tubik-tubik tu jadi gagah. Manusia ni bila dia kena tiupan-tiupan angin tepi tu, dia tubik je. Kita kalau masuk tengok wayang ni dulu-dulu ambo lah, don't tak je tengok wayang. Kita tengok cerita kungfu. Kalau di TV tu tengok cerita orang selak, sap. Habis kita tu kereta pun jadi gagah, boleh 2-3 buah selak. Gitu lah. Masuk Starbucks tu gitu juga. Tobek tu tempat orang kaya itu. Ini disebut sebagai perubahan sosio budaya. Kebiasaan kalau kedai kopi kat Serebeh gini, tuala kadang pagi tu kat minum kopi, cara duduk kat kaki atas kursi. Pakai tu patih, minum ni syok dah. Lepas tu bagaimana? Tahu yang hujan nak gapo tu gini, pakai duduk saja kali. Gitu cara dia. Tapi kalau pergi Starbucks dia lain. Balik pada Starbucks, masuk pula kedai kopi kapung. Dia jadi lain. Warna kopi oso jadi lain. Dia ubah sosial budaya sana. Dia ubah sikap. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi. Selagi burger, tengok burger. Apa dia haram burger? Burger tak haram. Burger tidak haram, burger halal. McDonald ada dah kan? Ada, kita pergi belilah sekali malam ni. Paisa ni kita pergi beli, nama dia Big Mac. Big Mac tu dia begini lah, lebih kurang tinggi dia begini, Big Mac. Sunnah makan kita ni tangan kanan. Ambil puak dalam mulut dah. Muak tu maknanya nak ambil masuk mulut, biar sama padan mulut boleh buka. Kalau burger besar ni, tuan-tuan boleh buka lebih besar pada burger dalam mulut. Tak boleh. Pak kena pegang pula 2 tangan. Kalau pegang sebelah ni, bercelabuk daging tu jatuh. Kena pegang 2. Tangan makan pun pegang, tangan basuh barang makan pun pegang. Pegang burger. Dia tak boleh nak buat sampai santun buka mulut sikit. Tolak burger masuk ni, mayonis penuh lah hidung ni. Dia kena buka besar. Buka besar, masuk juga, belah orang tanya, belah kaki, au, sosio budaya. Budak-budak muda lepas kena burger, kau kebek ketah, dia pun jalan lepas tu lain macam lah. Perut kenyang. Makan muka lain, bukan jenis makanan Melayu. Habis segala. Ini dia ya, kerosakan sosial budaya. Daripada situ dia akan kenakan jenis tempat duduk, jenis makanan, dengan jenis muzik yang nak dipilih, dengan jenis pakaian yang kita nak pakai. Ya tu dah. Orang makan burger, dia dengar muzik rock. Bila dengar muzik rock, dia jalan neting, jeng. Dia tak pakai dah kain, jalan neting. Pakai kain kat batu buruk, jalan neting, terakak, kena seluar jing, soyok sikit, jaket kulit sikit, rata anjing sah, nak sobang pulau, rambut panjang, minyak cacok, spek gelap, jalan, bro, khabar bro, main mana bro tu tahu, kita dulu bro, main dia tinggal bro, dia yang buat kebik bro ke dia, bro. Ada satu perkara kalau tuan-tuan ingat masa zaman muda, ada satu produk TV, nama dia Teletubbies. 15-20 tahun dulu, lama jugalah, 30 tahun dulu ada satu program TV Teletubbies. Dia buat kartun macam-macam, nak beruang ke ada gitu. Kartun ni dia buat untuk budak-budak umur 3 bulan ke 6 bulan gitu. Mak-mak nak buat kerja ni payah nak jerit, dia letak depan TV, pasal Teletubbies. Dia warna merah terang, warna hijau terang, biru terang, orange terang. Mana ingat? Budak-budak tengok tu, dia kecek begitu, tak payah dia ketik, gapo dia kata tahu. Ya sebenarnya orang dia kata budak-budak ni tengok Teletubbies senyap, dia kata.
Tak senyap ke mana, merah terang, kuning terang, masuklah ni, dia jadi fokus dalam kepala dia. Dia jadi capur, dia tengok kalik warna ni tadi. Pada masa tu ada satu tulisan tu dia kata, inilah permainan Yahudi mencampur adukkan warna masuk melalui mata anak baby ni sini, dilekat kepala. Ia lekat kepala sehingga pada 30 tahun akan datang, hak dia ingat kepala hak dia lekat warna tadi, dia akan bertindak balas dengan sejenis muzik yang dikeluarkan pada masa itu. Muzik pada masa itu dia tak tahu lagi jenis lagu mana, tetapi Yahudi sudah ada sejenis muzik nak munuh kepada otak budak. Dia buat dah. Dia betul lagu. Apa khabar? Khabar baik, mungkin mana, tak ada mana. Makan aku belum lagi, mari makan. Ada dengar lagu gitu. Kita pun tak payah ngatik, kalau lagu tak tahu. Dan dalam kajian lagu tu hak paling banyak sekali hak kecek pasal hina Nabi, hak kecek pasal kesyirikan, hak tulis pasal memuliakan syaitan, cerita hak menghina Allah. Lagu tu lah. Lagu jenis cakap saja. Hak kedak gedung dia jalan dia gitu. WhatsApp kata dia tu. Tu payah tuan-tuan tak jadi tuan-tuan dalam masjid. Betul kalau kita buat surah Waqiah laju lah. Buat lagu tu kita tak tahu lah. Itu dia orang Yahudi nak buat konsert. Orang Yahudi nak buat konsert. Orang Yahudi buat konsert ni bukan selalu. Malam tahun baru dia, malam merdeka, bukan selalu. Kita konsert tiap-tiap minggu orang Islam. Konsert kita tiap-tiap minggu. Mana konsert kita? Ni sejik. Konsert takwa dia panggil. Tiap-tiap minggu, seminggu sekali nak akad takwa, nak akad darjat, nak sebut ittaqullah hati ya. Orang tu dia buat setahun sekali kau 2 tahun sekali, 2 kali setahun, acara-acara tertentu lah dia buat. Kau ada pesta pantai Terengganu kau, dia buatlah sekali-sekali. Dia panggil penyanyi mari. Syakat nak buat tuan-tuan, dia nak nyanyi, nak banding dengan kita, dia nak nyanyi, dia buat persediaan itu habis 500,000, habis 1 juta. Speaker dia, mikrofon dia, lapu dia, pentah dia, habis 1 juta. Tujuan dia kepada dia. Tuan-tuan fikir baliklah. Ini tuan-tuan duduk dalam hati senyap-senyap, fikir secara jujur. Dalam hidup aku biasa dengar orang nyanyi dalam radio seawal tahun berapa. Nanti tuan-tuan buat diri lah ni, tuan-tuan buat bicara tadi. Tak usah sebut, malu. Kita sebut kata, Tok Haji dengar juga orang ngaji, orang dengan nyanyi. Malu kita diri. Tahun berapa? Amba boleh sebut. Sebab amba bukan ustaz, amba boleh sebut nak kaya ke tuan-tuan. Amba dengar lagu tahun 72. Tahun 72. Oh lama dah tu. Tahun 72 amba dah 2. Berapa dia lagu dia? Tak ingin menangis lagi. Lama dah tak dengar lagu tu. Lama dah tak dengar. Dengar tahun 72. Lepas tu tak dengar lah. Lepas tu dia lagu lain tu beda. Dia mesti lagu-lagu baru tu be. Tapi nak beritahu, hak dengar saat ni tahun 72 boleh menyanyi lagi dengan makhraj, dengan tajwid yang betul, dengan tahu kitab dia siapa dia, tahu tok guru dia siapa dia, siapa kali ni apa. Nak beritahu hebat Yahudi. Ngaji Quran tu kata 2 kali sehari. Kadang-kadang bismillah tu tak tahu mana ha mana ha dah. Dia main bismillahirrahmanirrahim. Ha ke ha sudah letak ingat. Kita nak beritahu. Nak rakyat Yahudi ni dia boleh melupakan huruf. Tapi kalau nyanyi sebab apa tuan-tuan? Sebab kualiti. Orang Yahudi dia buat jahat dengan kualiti. Dia nak menyanyi ni mikrofon ni. Nama sedap ni.
Sure ni bukan murah ni, barang mahal. Tapi dia ada dua negara pula orang tu sure. Satu England, satu China. Ni kita mengaku lah China kan tak, kita tulis sure. Kita tengok sure kan, nak rayaknya bagai mahal dia mau pakai tu bagai mahal. Mikrofon Shure SM58 pak penyanyi pakai lah ni dekat 4,000 harga dia. Pak penyanyi tu pakai wak apa dia? Wak ya kata dia. Apa khabar? Dah makan belum? 4,000. Kita atas tu nak raya ittaqullah. Sini bukan dia, alhamdulillah hamba dengar okey. Cuma sini ada problem sikit. Kalau panggil hamba ni kepakaran hamba inilah. Tuan-tuan dengar kan? Bila hamba kata ya, hamba berkata dah, dia ada ujung bunyi tak? Tes. Itu dia panggil gema. Dalam bahasa orang putih dia panggil reverb. Reverb ni kadang-kadang dia jadi buat buah butir cakap tu tak clear, tak jelas. Tapi dia perlu juga sikit reverb. Jika bila? Jika orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedap bunyi dia. Ada di belakang, perlu juga. Sebab tu orang buat dalam mihrab benda tu. Tu imam dia tak pakai tali-tali belik ni, dia jok dengan lutut jatuh kelepah. Besok berlaku. Tapi ada pula setengah tukang ejah. Kali dia ada pengalaman karaoke. Dia ejah mikrofon orang band tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi dari belakang. Bunyi eko ni mari pada karaoke. Kalau seronok sangat ke karaoke ejah. Tu ber. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum bukhau sabta. Ada juga perkara teknologi hak bui bala. Hak Yahudi buat ni tepat tak ada reverb, tengah padang. Dia lewat ada reverb. Suara jadi sedap. Nyanyi sedap. Hamba biasa ikut orang pergi ustaz-ustaz pergi baca kutubah. Mana dalam kampung. Dalam kampung masjid lama, surau lama. Siap ustaz kami cakap kami pakai ni. Ittaqullah tapi keluarnya mujur kita dengar setiap minggu tak faham. Kata guana suara tak kotik lagi ni. Rupanya mikrofon cahaya dia pakai. Kita cuba elok seboleh-bolehnya, jangan pakai bagai-bagai cahaya. Bagai cahaya ni bagai munafik. Macam kita beli sardin cahaya, kita tengok luar gambar ayam, dalam ikan, munafik lah tu. Dia beli harta, beli bagai harta. Biar tak mahal pun tak apa. Kalau mau tengok di tempat tu email nak bucat ni tu speaker betul dah. Wi korang. Tu email tu kotik kecek speaker wi korang. Tu dah. Kotik dengan suara dia lah ke mana? Kotik dengan suara dia. Orang nyanyi tu bertepek tu dulu speaker. Learning dia tak ada umur depan dia takut sepak rebuh. Dia boleh learning. Lagi mahal harga sekeping ya. Tiap-tiap sore ada ni, cik ya. Kalau kita cari kata email kata kotik. 3 jam kata boh. Sedap doh. Boboh dengar suara sendiri, semangat naik. Kita bercakap kepada orang ramai, kita nak menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, mesti ada intonasi, turun naik suara. Tapi kalau kita tak dengar suara kita tak berani buat. Penyanyi kalau dia tak dengar suara dia akan nyanyi sumbang. Nak suruh khatib ni menyampaikan khutbah dengan semangat, kena beri kualiti pada dia. Orang Yahudi bagi kualiti ni lah yang kita punya bangsa habis rosak gini. Daripada konsert dia beli Walkman, lepas tu dia beli Discman, tak ada konsert dengar pula CD, buh tepek saya ni berjalan. Siapa gitu sekali. Kita ni orang Islam disusah-susahkan oleh orang Yahudi
dengan kehendak kepada jenama yang mahal, dengan keadaan keuangan kita yang tidak banyak. Dia buat gitu. Hingga cerita mula-mula terjadi lawyer, jadi magistrate, jadi apa semua pasal gaji mahal. Satu hari ni orang sakit ni. Ni orang sakit sungguh, orang sakit bermain ni. Kecek sedap ya. Tengok jalan kan apa ha? Nak rebah sama. Sakit jantung. Umur 30 ni sakit jantung. Masuk hospital. Masuk dia bubuh tepek wayar apa semua. Dia bubuh ubat bawah lidah. Lepas tu doktor mari tes. Doktor Melayu Islam. Dia ngaji kedokteran, dia pakai jantung. Dia orang Melayu Islam. Dia sebut apa? Dia sebut nasib baik Cik Bob cepat dia tu. Lepas tu kita tunggu dia nak kata apa. Dia tak kata apa. Kita pun jawab balik ke dia, bukan saya cepat doktor, melekat lambat, saya kata. Jadi dia jadi terkejut pula. Dia kata gitu. Dia kata, dalam keadaan macam ni pun nak bergurau. Saya kata, saya tidak bergurau. Saya kata betul. Kita ni walaupun berat-berat kita tu, ingat juga mati. Tidak cepat sesaat, tidak lambat sesaat tu, ada semua lepas lo. Mungkin kita orang Melayu Islam, kita bersangat tauhid, kita bersangat fiqh, kita bersangat tasawuf, ada lekat sikit. Tapi doktor tadi ngaji tinggi-tinggi, dia angkat ilmu dia. Kalau tidak dia berhubung keadaan ilmu dengan Allah, dia sebut nasib baik cepat. Ayat dia sebenarnya nasib baik Cik buat cepat. Kalau lambat tadi mati dah lah, gitu yang sebut. Jadi dia ni tuan-tuan gitu. Dia begitu, ilmu tu dibawa oleh orang Yahudi. Dia angkat ilmu tu hingga orang tu sampai satu darjat, hingga kita ni orang-orang ngaji pondok ni merasai bahawa darjat dan pangkat tu mari daripada ilmu tu, maka kita jadi malu ke dia. Gitu. Dia jadi malu kata tu lebar ni time bila pula? Time dia mati pula. Nak buat tahlil, nak masuk kubur, time itu dia malu kata lebar. Time sebelum mati tu terlebar malu ke dia. Hingga B.J. Habibie bekas Presiden Indonesia, naik 7 tahun nak mati, dia tulis saja. Dia kata, apa guna aku handal dalam bidang angkasawan? Apa guna anak-anak aku hebat? Apa guna aku menjadi presiden? Hingga sampai sini, aku tak tahu di mana Tuhan. Kadang-kadang nak mati, dia kata, aku tak tahu di mana Tuhan. Gitu. Hari ni Pak Ramad tentang tengok kadang-kadang orang-orang berjaya daripada segi dunianya lah. Suaminya kerja bagus, isterinya kerja bagus, dia atas anak-anak dia kita hafiz. Pasal apa? Pasal dia harta banyak dah, bona hidup tak ada masalah. Tapi dia baru berasa Allah rupanya dia jauh daripada Allah, maka dia atas anak-anak dia kita hafiz. Ini betul, ini bukan cerita main-main tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi tahfiz, kadang-kadang setengah tahfiz, takut tuan-tuan, anak orang-orang hebat rupanya. Bukan anak orang biasa, anak orang hebat. Allah hamba dulu, nak ni ada tubuh ni ada 3 kali bekas operate. Dia 3 kali pakai bius. Dia nak pengsan, pakai bius mari. Pakai bius Islam. Mari yang pertama dia kata ni nak bius. Nak pengsan kata dia. Jadi bilang 1 sampai 10. Dia apa bubuh? Bilang 1, 2, dia 4 ya. 2, 3, 4 pasal lah. Dia buat kerja lah. Belah ke apa ke. Yang kedua kita juga. Anak bius ni ya. Bilang sampai 10. Bilang kuat-kuat. 1, 2, 3, 4. Senyap. Tidur. Ada sore aja. Tak tahu dia ngaji mana ke. Kau ada pusat pembelajaran ilmu bius Islam, tak tahu dah. Pasal dia nak bius, dia katakan lah. Dia kata ni nak bius ni, nak tidur ni. Istighfar sikit. Selawat sikit. Mengucap sikit. Sebutlah, bacalah apa-apa. Kita jadi terkejut. Boleh mati ke? Dia kata ni bukan soal mati, dia kata. Soal dia nak tidur. Kalau bangun, selamat.
Kalau tak bangun, matilah taubat aja dia. Matilah keadaan bertaubat. Insaf tu. Dalam keadaan kita dia mari insaf sungguh. Duduk lepas dia bagi tahu bius, dia tak bius lalu. Dia ada ejah berkata ejah kau ni. Dia marilah fikiran tu. Allah insafnya. Nak belah perut je ni. Insaf kita Allah, astagfirullahalazim. Allah ya Allah, panjangkanlah usia aku ya Allah. Ampunilah dosa. Mari gitu dah. Tengok. Kau tanya dia, ni ngaji dalam kitab bius ada ke depan dia ni? Tak ada. Dia tak ada. Sebab itulah ni sekarang ni saya masuk hospital banyak. Tapi hospital hal ni hal lekat lah ni hospital UiTM Sungai Buloh. Masuk hospital tu selesa. Dua kali dia masuk, 2013 masuk 4 bulan, 2018 itu masuk 6 bulan. Jadi pandailah bahagian doktor ni. Kalau masuk sekali lagi mau doktor pakar lah kita ni. Mengaji lah. Masuk ada baku sebelah katil. Dalam baku ada spray untuk ambil sembahyang. Ada wasbah, ada surah Yasin, ada buku cara-cara sembahyang orang sakit, ada debu tayamum. Dia ada baku. Hospital mana tak jumpa tu? Hospital mana jumpa? Lepas tu ke doktor dia pula, kau tanya doktor, bila boleh balik ni, lama dah ni? Tak boleh lagi, tak sembuh lagi ni. Nak balik doa lah pada Allah. Jangan duduk saja. Sembahyang jangan tinggal, sakit-sakit pun. Ada doktor jenis ni. Siasat punya siasat, doktor-doktor ni hok balik daripada Ireland. Dengar daripada New Zealand. Tanya-tanya pasal apa Ireland dengan New Zealand ni? Doktor dia jenis lagu ni. Ada janggut pun sikit. Kalau kecek kat selawat lah, apalah. Ingat Allah. Ada tabligh dia tu. Ada grup tabligh. Jadi maknanya di luar waktu pembelajaran dia duduk buat-buat dia baca kitab, dia baca hadis. Itu penting. Itu penting. Bukan kata salah ke ilmu tu, tidak. Hak dia buat mari tempat kita ni, kita boleh ilmu tu kita jadi sombong, kita jadi agah pula dengan ilmu tu. Ini yang tak mau. Ini yang tak mau. Kalau seorang doktor bukan Islam dengan doktor Islam berada depan tuan-tuan, kita kadang-kadang sakit ni ada 3-14 doktor main ngadak sekali. Bila kita sakit berat, dia buah sama dia. Kita dengar kecap putih, oh yes, oh ya, gini. Kalau kita pejam mata, kita tak tahu siapa Muslim, siapa kafir. Sebab dia kecek semua atas bab perubatan dia. Tak bunyi Masya Allah, tak bunyi Subhanallah, tak bunyi Insya Allah. Tak ada. Sebab tu kita boleh tengok orang-orang yang kafir pun kadang-kadang dia jadi agah dengan ilmu dia. Orang Melayu tengok apa? Agah juga dengan ilmu dia. Pasal tidak ada perhubungan dengan Allah. Ini perkara pertama. Jadi tujuan Yahudi ni tadi, dia nak suruh kita ni terpisah dengan Allah. Dia nak suruh kita ni lara sia-sia, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Dalam pada masa yang sama, dia beli tanah-tanah kita, tanah-tanah kita. Dia beli kuasa kita. Kita relax sebab kita dah tua. Kita tak ada tengok apa bakal berlaku pada anak kita. Tapi hari ni kita tengok Uyghur kena seksa, kita tengok Rohingya kena bunuh, kita tengok Palestin kena seksa. 1947 British lari balik. Masa-masa bersatu baru 2 tahun tubuh dia ambil Palestin. Dia bagi 2 Palestin. 4,700 batu kaki persegi dia beri ke orang Arab. 5,300 batu persegi dia beri ke orang Yahudi. Orang Arab berapa ramai? 1,35 juta. Orang Yahudi berapa? 930,000. Itu yang tercetusnya perang Arab Israel 1947. Perang kalah. Habis Syria mari, Lebanon mari, sebelah-sebelah dia Mesir mari, Jordan mari, kalau habis. Dia kata dia mula-mula masuk, dia kata dia boleh mengalahkan Israel dalam masa 6 hari. Ada kalah. Lepas berlaku gencatan senjata yang kedua, Gurion Perdana Menteri dia ketika itu pun isytihar.
negara merdeka Israel. Bolehlah ke dia sampai hari ini, tapi dia bukan semua Palestin. Dia ada tempat-tempat dia. Hari ini tuan-tuan saya boleh tunjuk tuan-tuan gini Tuan-tuan tengok, dia peta Palestin dengan peta Malaysia ni nak sama. Cuma Malaysia belah sini laut, bawah pun laut, sambung dengan Thailand. Dia kalau peta Palestin ni, dia macam mana ni? Dia macam Malaysia juga. Dia sebelah kiri tu laut dekat Tel Aviv tu. Lepas tu ada belah bawah ni Mesir, Jordan, Syria, Lebanon. Dia lebih kurang gitu macam kita juga. Dia sebelah ni ada laut. Jadi kalau saya bagi tahu, selepas beberapa tahun ni, ya orang Yahudi naik ke Palestin, inilah saya kata contoh. Contohnya apa ni peta Palestin tu besar ni, contoh. Dia pura-pura satu ni bawah ni Gaza lagi duk bawah ni Gaza. Orang Arab sikit ya bawah ni. Keseluruhan ni kawasan orang Arab dalam satu peta ni, kalau dia titik. Kalau saya sambung, dia lebih kurang ada 2 titik ni lagi. Kalau saya sambung titik kecil itu, poin, ramainya orang Arab ada lebih kurang 2 titik kecil kamera ni dalam seluruh negara Palestin. Hal lain boleh ke Yahudi belaka dah. Tuan-tuan bayang. Daripada Johor sampai ke Perlis. Kalau kita hipo ni kita banyak mana. Terengganu okey, alhamdulillah, alright. Tak masalah. Tapi saya hari itu lalu ke apa nama? Buat apa nama Kuantan tu, tepi laut Besra tu. Besra tu ada banyak dah tanah-tanah tepi laut tu, dia jadi hotel-hotel, tempat hiburan, banyak dah. Pulau perhentian hari itu kena tangkap sekejap, buat pesta cahaya bulan ke apa kan. Telanjang-telanjang tu. Pergi gampah, bayar denda. Nak kata apa? Undang-undang gitu. Bayar denda. Dia boleh bayar denda, dia mampu. Lah ni di Jeddah. Di Jeddah ni ada disko halal. Ada disko halal di Jeddah. Halal tu pasal apa? Pasal tidak ada arak, halal. Boleh nari, arak tak ada. Tengok orang Arab nari, kita tak tahu Arab tu Kristian ke, Arab tu Islam kita tak tahu. Tapi tengok orang pakai jubah putih, pakai serbai Yasir Arafat tu, kita tengok Pak Arab, kita tengok ke Nabi. Cara orang Yahudi nak menghina. Pada tempat kita hari ni orang duk hina Nabi, kita nak kata apa nak? Kita nak kata macam mana? Ada dengar bising dalam Facebook, bising. Tapi lepas tu minta maaf, saya tak tahu. Tu ya. Duduk sebulan dua, dia buat lagi. Lepas tu minta maaf, saya tak tahu. Tuan-tuan kena faham, ini dia panggil indikator ataupun jarum penunjuk. Mula-mula dia buat 100 orang marah, dia rehat. 2 bulan dia buat lagi, lepas tu 60 orang marah, dia tengok 40 orang dah kurang. Dia buat lagi, lepas tu 30 orang marah. Dia buat sekali, lepas tu tak ada orang marah, dia pun buat dah nak buat LGBT. Dia buat program-program haram ni tuan-tuan, indikator. Dia test marah setara mana, tengok setara mana marah. Pasal apa? Pasal dia masuk dah racun kan anak muda ni. Dia masuk dah konsert tadi, dia masuk dah wayang tadi, dia masuk dah sukan, dia masuk dah gimnastik pakai ketak, dia masuk dah berlomba basikal pakai ketak, dia masuk dah berlomba berenang pakai ketak, dia masuk lah dah. Tengok bila kerajaan negeri Terengganu nak haram gimnastik, Yahudi Kuala Lumpur kata apa? Kita akan ambil gimnas ni pergi berlatih di Kuala Lumpur. Maknanya kalau kita kecek molek ada bahasa gini, kita haramkan gimnastik ni kerana kita tak mau gimnas kita mendedahkan aurat dan dibakar dalam neraka. Nanti kecek mimbar. Yahudi pun kata tak apa, kami akan datang mengambil gimnas ini untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dia jawab lagi tu. Gitu ayat dia kena faham. Kita nak berasa ke mana? Gimnas Terengganu ni ramai orang Cina ke ramai orang Islam? Jangan gitu. Pelomba basikal Terengganu ni ramai orang Cina ke ramai orang Islam?
Tuan-tuan harus faham sukan, muzik, ini semua termasuk dalam 24 protokol Yahudi yang direka pada tahun 1897 di Switzerland oleh seorang manusia dengan kawan-kawan dia nama Theodor Herzl. Dia buat 24 protokol ni untuk dijayakan perkara-perkara itu dalam negara-negara yang tidak menerima dasar-dasar Yahudi, termasuk sukan dan muzik. Kita balik sembahyang ngorek, hari ni tak ada kuliah, balik sembahyang ngorek umur dekat masjid, lepas makan, lambat lagi bang, tengok sukan C dulu. Orang rumah kata jangan duk tengok TV-TV ngaruk tu, habis pahala. Dosa kecil antara waktu sembahyang ke waktu sembahyang terhapus. Pasal sembahyang sana ni, tapi jangan tambah dosa lain. Isteri kata jangan tengok. Ada apa tengok sukan, dia kata. Ya pokok ni ada musim gimnastik. Gimnastik pakai lagu mana? Dia tak pakai jubah gimnastik. Dia tak pakai kain kana. Dia tak pakai kain sembahyang. Oh, gimnastik pakai kain sembahyang muslimah, jatuh bercelabuk lah tuan-tuan. Berguling bating, patah tekuk habis. Benda tu dia sebut dah, muzik, seni dan juga sukan adalah alat Yahudi. Jadi kita ni nak memudahkan fiqh, boleh berhibur, tapi jangan berlebihan. Tak boleh tuan-tuan, dia mesti jadi berlebihan. Syarat untuk buat konsert dalam tanah Melayu ni ada lebih kurang 7 department, 7 jabatan yang akan beri kelulusan. Kita hantar ke DO 7 orang, DO akan hantar. Salah satu ialah Jabatan Agama Islam. Dalam undang-undang Jabatan Agama Islam di atas sekali, boleh mengadakan konsert dengan syarat lagu-lagu yang dipersembahkan tidak melalaikan. Lagu mana tu? Lagu yang tak bersembahkan tak melalaikan, lagu mana? Buruh, petani dan juga nelayan, kini hidup kita dah berubah. Nak buat konsert lagu-lagu tu, siapa dia nak tengok? Tak ada. Orang tak nyanyi gitu. Dia mesti lagu-lagu yang melalaikan. Sebab saingan bos orang tu tulis Isabella kisah cinta dua dunia, dia tulis. Sayang bos. Orang dengar kejut, oh dua dunia gitu. Nak jadi nak suruh pelawak, dengar pelawak. Dia apa pernah jumpa dengan awal-awal dulu. Datuk Guru Haji Saleh Musa. Dia kena 7 tahun sebelum dia mati. Dia Datuk Guru, boleh kau kita berdakwah dengan nyanyi? Dia kata nyanyi macam mana? Dia kata cuba hang nyanyi. Dia kata kita apa nyanyi? Hidup di dunia Tuhan jadikan, ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat Ia janjikan hidup akhirat aman dan tenang. Itu Al-Surayanya dia. Tahun 70 awal 70-an, akhir 60-an dulu. Dia berkata, lepas tu kata Tuku, cuba hang cakap saja, kata dia. Tak usah nyanyi, hang cakap saja. Hidup di dunia Tuhan jadikan, ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat Ia janjikan hidup akhirat aman dan tenang. Dia tanya, yang mana sedap? Dia kata. Kita nak kata yang mana? Yang nyanyi lah sedap. Dia kata tu bimbang, takut kena tipu. Dia kata takut kita kena tipu dengan melodi tu. Lagu ni tuan-tuan, kalau tak ada kata-kata, dia jadi tak bermakna. Tapi kalau ada kata-kata, orang tak dengar kata-kata dia. Orang tak dengar. Lagu ni dia mari pada penulis lagu, dia mula-mula siapa? Na 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 na. Dia beri. Dan kita nak kata apa? Kita tukar tulis lagu pula, tengok. Oh dengar. Okey, tulis. Isa Baka adalah pemain bola Malaysia. Kita isi bukan lagu tajuk ni Isa Baka. Jadi orang pun dengar, oh lagu Isa Baka gitu. Kalau kita pergi kedai kopi, bang esok pergi kedai kopi, apa dia? Pergi kedai kopi esok.
Kata-kata tak ada, hasrat ada. Bengong macam tu. Kenapa dia benak ni? Rupanya nasi kabusa kopi oso. Gitu. Kalau tak ada perkataan tak payah, tapi ada perkataan, orang tak saya dengar lah Isa Bakar, orang nak dengar Isabella. Ini manusia. Sebab tu Yahudi dia tahu segenap tempat. Yahudi hafal Quran, Yahudi hafal hadis. Mustafa Kamal Atatürk, orang yang jadi isu tu, Mustafa Kamal Atatürk ialah Yahudi yang menyamar orang Islam. Sama dengan F. Gronje di Indonesia zaman Perang Belanda. Yahudi yang menyamar Islam. Pergi Mekah lagi. Siap pergi Mekah lagi. Naik haji. Pasal apa? Pasal nak tahu gapo dia kekuatan orang Indonesia pergi Mekah. Siapa masuk pasal dia masuk Islam nyamar, masuk Islam nyamar. Siapa gitu tuan-tuan? Orang nak mengenal musuh siapa setara tu. Kita ni gak bunyi da'i, bunyi piyu, bunyi imam muda, moleknya TV buat program dakwah. Bukan. TV tu buat program tu sebab dia tengok kuliah Ustaz Azhar penuh tiga tu. Dia tengok ceramah PAH penuh tiga tu. Dia tengok ceramah di Indonesia penuh. Dia tengok ceramah-ceramah agama Ustaz Kazim penuh tiga tu. Maka dia kata banyak orang suka program agama. Dia buat tu program agama itu. Dia buat kita kerja beri pada penaja. Program ni kalau kita buat ada 5 juta orang penonton. Penaja pun buat keluar duit. Dia buat 13 episod. Buat bertanding, buat konsep bertanding. Orang suka ketika tu bertanding. Patut SMS pula. Hantar pitih. Sokong mana, sokong siapa. Suka pula. Ustaz-ustaz pula orang tak pernah tengok. Ustaz-ustaz dilatih oleh artis. Mana orang pernah tengok? Ustaz dilatih oleh artis. Artis latih ustaz cakap. Ustaz tak boleh gini, ustaz kena gini. Ustaz pula diajar oleh artis. Salah satu bertanda akhir zaman. Boleh gitu. Dia buat 13 minggu belanja 5 juta, dia kutip 10 juta. Ada lah TV orang canggih bagus-bagus. Tu ada TV Hijrah, setengah-setengah TV Aussie. Tak untung tuan-tuan. Ini problem dia kalau buat agama straight, tak untung. Payah nak untung. Jadi tak nak dia kena buat. Dia nak buat molek dah. Tanyalah ustazah. Tapi tak ada syarikat-syarikat belacan, budu nak sponsor mahal-mahal. Tak ada. Cari syarikat shampoo. Dia ustazah tadi bercakap apa ni ibu-ibu, kita di rumah ni jaga rambut, sehelai rambut ni bakar api neraka. Kita rehat dulu, lepas iklan kita jumpa lagi, jangan ke mana-mana. Keluar iklan mula-mula ke apa? Iklan shampoo. Lihatlah rambutku zar. Iklan Sunsilk. Ini benda betul berlaku kan mamai? Dan nak buat mana pasal shampoo sana ni bayar mahal. Kalau nak tunggu cak sading bayar, tak jumpa dah. Dia nak duit. Sebab tu kebanyakan TV-TV orang jangan agama, dia tak untung besar macam TV-TV Yahudi. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau kita rasa perlu kepada agama sampai peringkat tu, maka kita kena support lah. Tapi kalau kita rasa perlu kepada agama, setakat Faridatul Faraid, setakat penawar bagi hati, maka kita duduk situ lah. Hati pada hamba itu benda besar tapi murah. Pati Faridah Pak Yana persen saya kita. Pak Yana persen pakai 50 muka surat. Nak berhabis tu bukan boleh habis sebulan. Pak Yana persen tapi email duduk situ. Buat apa kita nak percaya ke TV ni? Lepas kita tengok, kita tukar mana hak mana batil. Sebab di situ peluang orang-orang Yahudi masuk dekat dengan kita adalah ruang-ruang kebatilan di celah-celah hak kehidupan. Kamu rasa pada sampai situ tu? Habis dah tu. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Kalau tuan-tuan sebenarnya nak dengar bab goni hak lebih serius, tuan-tuan panggil Ustaz Auni.
Ustaz Auni ni dia cakap tu daripada Freemason tadi sampai ke Dajjal, dia sambung habis sampai ke Dajjal. Tuan-tuan boleh dengar, jadi cerita sedap pula lah. Hamba ini ambil intibar antara Palestin dengan tempat kita, sebab kerisauan hamba ialah kepada anak-anak hamba. Kepada anak-anak hamba, anak-anak saya tengok dia, Allah kesiannya. Tak tengok TV, tak boleh, tak main handphone, tak boleh. Zaman ni kalau kita boleh buat sebenarnya lah ni, kita buat kempen dah, betul dah. Kempen beli barang Muslim, betul dah. Kalau kita boleh buat kempen supaya anak-anak kita jauh daripada fitnah yang bergelombang di akhir zaman, yang disebut oleh Nabi tu, boleh buat. WhatsApp, Facebook, Instagram, TV apa semua ni adalah fitnah akhir zaman, yang bergelombang bagai laut. Tapi hari ni Yahudi buat, kalau anak tak ada tab, kalau di rumah tak ada komputer, kalau komputer tak ada internet, tak kelah. Tidak kelah. Tapi kita lah ni kalau nak ngaji bab agama, cari tok guru orang tani lama-lama, rujuk untuk guru lama. Gapo dia penting teknologi tu? Kalau teknologi tu buat kita bangga dalam berilmu, tapi tidak memberi manfaat kepada pertambahan usia kita. Kita ni pakai saja marabbuka ya. Dulu ama sekolah agama juga. Tapi nak kena habis setahun nak jawab PSA. Setahun dah 3 kali PSA. Nak kena habis selebih tu nak jawab. Tapi kalau ngaji agama ni, PSA kita saja marabbuka tu je. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tentang kajilah sendiri lepas ni, sedikit demi sedikit Yahudi ada di sekeliling kita dan pengaruh-pengaruh dia dalam hati kita. Kita ni sebenarnya boleh sebut sangat kasih kepada Yahudi sebab dia ada dalam hati kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alikna bis salihin wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.